Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini. Dan untuk saya kat sini kali kedua. 2 bulan lepas kita pernah hadir dekat sini, dan insya-Allah malam ni kita ambil lagi masa di antara maghrib ke isyak, insya-Allah untuk mengambil sedikit iktibar dengan pengajaran apa yang daripada sunnah Nabi SAW. Tajuk diberikan kepada saya adalah keagungan puasa berpandukan kepada petunjuk Rasulullah SAW. Saya minta maaf kalau kejap lagi saya batuk-batuk. Tuan-tuan harap sabar. Dia ada sikit gatal tekak. Dia kalau dia kata apa, sampai kan tiba-tiba dia terbatuk kan. Jadi harap tuan-tuan sabarlah macam dengar saya batuk kejap. Tapi ala kuliah kita akan cuba tak batuk. Okey. Keagungan puasa berdasar pada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, baginda memang memberikan petunjuk berkenaan dengan kelebihan dan juga kebesaran ibadat berpuasa. Kan dia berkait dengan Ramadan, macam Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sebutkan as-salawatul khams, salat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratul lima bainahun, menghapus dosa bagi apa di antaranya, majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Sedia kalau kita lepas subuh buat salah, zuhur akan bersihkan. Lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Lepas asar buat salah, maghrib bersihkan. Maghrib buat salah, isyak bersihkan. Kalau tak cukup pembersihan harian yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, sebagai sungai yang mengalir di hadapan rumah seorang, dia mandi 5 kali setiap hari, maka Allah Ta'ala beri pada kita seminggu sekali Jumaat untuk hapuskan dosa kita sepanjang seminggu. Dan tak cukup itu pula, Allah Ta'ala beri pada kita Ramadan yang akan menghapuskan dosa kita setahun yang telah lalu. Jadi ini adalah tanda rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan memang kita kata Nabi SAW sendiri dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis nombor 2106, Nabi SAW menyatakan, dan ini memang Nabi SAW sentiasa bila datang Ramadan, ataupun sebut tentang puasa lah, kita bincang puasa ni, Nabi SAW menyatakan, Nabi sebut, atakum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang diberkati, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, memfardukan Allah azza wa jalla ke atas kalian berpuasa akannya. Puasa itu Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, akan dibuka pada bulan Ramadan ni pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabu jahim, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maratul syayatin, dan akan diikat di dalamnya syaitan-syaitan penderhaka. Lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr,
Allah Ta'ala ada pada malam, pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim, siapa yang disekat daripada mencapai malam tersebut, maka dia telah diharamkan yang ini kebaikan untuk tempoh setahun. Sehingga tahun yang akan datang pula dia boleh kejar sekali lagi. Jadi basically kalau kita perhatikan, Nabi memang mengucapkan kepada para sahabat tahniah tentang kedatangan Ramadan. Ini perkara yang kita kata sepatutnya kita ambil berat. So baginda SAW, bila baginda maklumkan kepada kita kelebihan satu perkara, kita kena kejar. Dan memang macam kita sebutkan tadi, kelebihan yang utama yang diberikan antara Ramadan datang untuk penghapusan dosa. Okay, jadi kalau kita sebut puasa secara umum saja, kebesaran atau kehebatan puasa, tentang bagaimana manfaat dia, itu boleh kita bincangkan lain kali insya-Allah. Tapi sekarang ni kita nak tengok daripada hadis Nabi SAW tentang kelebihan Ramadan itu sendiri, yang bulan di mana difardukan ke atas kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Okay, dalam hadis riwayat Ibnu Majah ni nak tengok macam mana bulan Ramadan datang dan kelebihannya sangat dahsyat. Hadis nombor 3925 daripada Talha bin Ubaidillah. Beliau menceritakan dalam hadis berkenaan dengan dua orang lelaki daripada satu tempat bernama Bali. Bukan Bali Indonesia, Bali dekat tanah Arab. Yang kedua orang ni datang, kan, dan fakana islamuhuma jami'an, datang kepada Rasulullah dan Islam mereka adalah bersama-sama orang ni. Fakana ahaduhuma, kata Talha bin Ubaidillah, maka salah seorang di antara mereka yang berpindah kepada Rasulullah SAW ni daripada kampung tersebut, seorang ni kana mujtahidan, dia seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Faghaza, lalu dia berperang hatta sushhida, sampai dia mati syahid. Hatta sushhida, sampai dia mati syahid. Thumma makathal akharu sanatan, thumma mata. Kemudian seorang lagi tu dia ada lagi tak mati setahun, kemudian baru dia mati. Lepas setahun kawan dia yang mati syahid tu mati. So dua-dua meninggal. Talha bin Ubaidillah kata, fara'aitu, aku penampakan ni bi babil jannah, aku berada di depan pintu syurga. Fa idza bihima, tiba-tiba aku nampak dua orang lelaki tadi. Faja'a, maka datang daripada dalam syurga, dia kata, satu yang datang, lalu dia panggil untuk masuk ke syurga. Yang mula-mula sekali dia ajak adalah yang mati biasa, yang tidak rajin beribadat, tapi mati setahun lepas daripada kawan dia mati syahid mati. Kemudian diizinkan untuk seorang lagi masuk. Kemudian dia datang kepada aku, kata Talha bin Ubaidillah, dan dia kata, irja', pergi balik. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du, belum sampai masa engkau lagi. Kemudian dia pun terjaga. Dan bila besok paginya, Talha bin Ubaidillah pun menceritakan kisah mimpi dia kepada orang ramai. Orang cerita seorang cerita dengar, berpindah sampai satu Madinah tahu. Maka mereka pun pelik dengan mimpi tersebut. Dan sampai kepada Rasulullah SAW, kisah kepelikan mereka tak faham mimpi itu kenapa macam tu. Lalu baginda SAW panggil mereka, dan mereka pun cerita kepada Rasulullah SAW apa yang berlaku. Lepas tu mereka kata, mimma ta'jabun, dari apakah kalian rasa pelik? Lepas tu mereka kata, ya Rasulullah, hadha kan mujtahidan, ni seorang ni dia dulu bersungguh-sungguh ibadat, kan, faghaza hatta stushhida, sampai mati syahid. Tapi dia kata, wa yadkhulul jannah al-akhiru, masuk syurga awal ni, yang nombor 2. Sedangkan yang mati syahid tu mati, patut, ya logik akalnya patut dia masuk awal. Tapi yang mati kemudian tu yang masuk syurga awal daripada kawan dia yang mati syahid. Nabi kata apa? Alaysa annahu makatha ba'dahu sanatan, bukankah seorang ni yang nombor 2 ni, yang masuk syurga awal ni, yang tak bersungguh-sungguh tadi, sempat lepas kawan dia meninggal syahid, dia sempat pula setahun hidup? Dia orang kata, bala ya Rasulullah. Dan dan dia sempat dengan Ramadan. Wa samahu, dia sempat dengan Ramadan, dia puasa Ramadan. Nabi kata, dan dia sempat solat, sujud, sekian-sekian banyak sujud selama setahun. Kalau kita kira kan, bukan dalam 5 kali
360 dapat 1800 waktu solat. Dia sempat solat selama sebanyak solat fardu 1800 solat lepas kawan tu meninggal. Para sahabat kata bala, bahkan dia. Maka Nabi kata fama bainahuma, maka jarak antara mereka berdua, ini lelaki yang mati syahid tadi dengan teman dia yang mati biasa tapi sempat setahun, sempat Ramadan, abadu mimma bainas samai wal ard, lebih jauh banding langit dan bumi. Jarak di antara mereka berdua lebih jauh daripada langit dan bumi. Maksud dia kerana sempat setahun hidup lagi lepas teman dia meninggal, mati syahid, kawan yang tidak rajin beribadat tadi, kerana sempat Ramadan, diangkat darjatnya lebih tinggi berbanding langit dan bumi, berbanding dengan teman dia mati syahid tadi. Hanya kerana sempat Ramadan dan sempat lagi solat. Kerana setiap solat kita, sujud kita mengangkat satu darjat. Setiap sujud kita. Dan kita kalau ikutkan 1800 kali dengan berapa kali? 1800 kali dengan 17 rakaat. 30,600 darjat. So satu darjat, satu sujud, satu darjat. Bayangkan diangkat darjat dia dengan solat selama setahun dia sempat, dengan Ramadan yang dia sempat, diangkat darjatnya lebih tinggi berbanding temannya yang mati syahid. Nabi kata lebih jarak. Jadi benda ni sebenarnya keagungan Ramadan. Keagungan Ramadan yang kita sebenarnya tak boleh nak tak boleh nak fikirkan kenapa jadi sedemikian. Kerana ini adalah musim yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berikan kepada manusia untuk dijadikan sebagai sebab peningkatan darjat mereka, penggandaan amal mereka. So kita akan baca insya-Allah beberapa hadis berkaitan dengan masalah kepentingan ataupun kelebihan Ramadan atau keagungan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa-siapa yang sempat dengan Ramadan. Dan sememangnya siapa sempat Ramadan, bersyukurlah. Tapi tak salah buat bid'ah pula. Pergi sujud syukur lah pula, pergi solat sekian, tak ada. Yang pentingnya anda isikan Ramadan tadi dengan sebaik-baik pengisian. Baik. Okay, pertama, macam hadis yang pertama kita bacakan tadi dari riwayat Nasa'i daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW menyatakan, hadza syahrul Ramadan, ini bulan Ramadan, ja'akum, ia telah datang kepada kalian, tuftahu fihi abwabul jannati, dibuka dalam bulan ini pintu-pintu syurga, wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup dalamnya pintu-pintu neraka, wa tusalsalu fihi syayatin, dan akan diikat dalamnya syaitan-syaitan. So, kita ambil part pertama dahulu. Itu berkenaan dengan tahniah, ucapan tahniah ataupun ucapan panggil apa, keraian yang Nabi kata datang dah bulan ini. Nak beritahu Nabi ingatkan para sahabat tentang kedatangan bulan Ramadan. Bulan Syawal Nabi tak ingatkan, bulan lain Nabi tak ingatkan, tapi datang Ramadan Nabi ingatkan mereka kerana kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan ini. Disebut sebahagiannya dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka, diikat syaitan-syaitan. Nanti kita terangkan apa maksud dia. Dan pada malam pertama bulan Ramadan, lah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, idza kana awwal lailatin min Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, riwayat Ahmad ni yang kita sebut ni, riwayat Ahmad 18438. okey, riwayat Bukhari ada lafaz lain tapi ini lafaz Ahmad. okey, idza kana awwal lailatin min Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin, akan diikat syaitan-syaitan, wa maratul jan, dan juga jin-jin penderhaka, jin-jin yang besar-besar, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, akan ditutup pintu-pintu neraka, takkan dibuka satu pintu pun, wa futihat abwabul jannati, akan dibuka pintu-pintu syurga, falam yughlaq minha babun, maka takkan ditutup daripadanya walau satu pintu pun, wa yunadi munadin kulla lailatin, akan menyeru satu penyeru atau tugaskan seorang penyeru akan menyeru tiap-tiap malam, ya baghil khairi aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, mari mara, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang menginginkan
mahukan keburukan, berundur. Walillahi utaqa, dan Allah Ta'ala ada orang-orang bebasan minan nar, daripada neraka. Wa dzalika kullalailatin, dan itu adalah pada setiap malam. Maksudnya bila malam-malam bulan Ramadan ni, setiap malam ada orang dibebas dari api neraka. Tapi lah tak sebanyak macam mana hari Arafah. Tidak ada mana-mana hari yang lebih banyak dibebas orang daripada api neraka berbanding hari Arafah. Tapi pada malam-malam Ramadan, tiap-tiap malam ada orang dibebaskan daripada api neraka. Kalau sekiranya dia orang yang ditetapkan untuk masuk neraka, maka dijadikan dirinya terbebas daripada akan masuk neraka. Allah Ta'ala bebaskan. Ini kepentingan datangnya malam, start malam Ramadan. Okay. Dan bila kita bincangkan dalam hadis tersebut, disebut beberapa perkara tentang masalah pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi macam disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ia adalah di atas hakikat macam dinyatakan oleh Nabi SAW, hakiki, kerana syurga mempunyai pintu yang dibuka dan ditutup pada waktu-waktu yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang kata kerana dia kiasan, dia kata pasal hari-hari tersebut mungkin banyak orang buat baik, macam pintu syurga terbuka. Lari buat jahat macam itu, tapi itu bukan sepatutnya. Bila Nabi kata pintu terbuka, pintu neraka tutup, kan? Dan tentang diikat syaitan-syaitan dan jin-jin peneraka, kerana adalah untuk supaya tidak mengganggu umat Islam. Dan sering berlaku dalam masyarakat kita tak faham apa maksud dengan syaitan diikat atau dibelenggu. Para ulama bahaskan tentang perkara ni dan dilihat fenomena yang berlaku ketika bulan Ramadan. Tuan-tuan perhatikan diri tuan-tuan sendiri dan sekeliling tuan-tuan, bahawa bila bulan Ramadan kita akan mudah buat baik. Dengan azan rajin nak datang. Bila nampak orang susah, mudah nak bersedekah. Tak cik tengok tabung Jumaat ketika musim Ramadan. Bahkan di Kuala Lumpur dan sebagainya lah, orang semua dibaca Quran, pegang Quran sebagainya. Minggu-minggu sekarang ni bukan tak ada masa, ada je, tapi tak pegang Quran. Ini kenapa? Sebab kita punya qarin kena ikat. Syaitan yang dimaksudkan diikat dalam hadis Nabi SAW tu, yang mula-mula sekali adalah qarin kita, yang sentiasa akan bisik pada kita perkara-perkara buruk. Yang mana bila bulan Ramadan, tuan-tuan akan perhatikan benda tu macam seolah hilang kekangan kita buat baik. Nak bersedekah mudah, nak pegang Quran, baca Quran mudah, nak berzikir mudah, nak datang masjid mudah. Tapi bila tukar balik pagi raya, tengok apa jadi. Kan, start je pagi raya dah mula. Zuhur tu dah malas. Dengan azan tapi letih lah. Asar lagi. Maghrib apa tu dah tak ada dah, jemaah tak datang dah. Sebenarnya itu yang realiti dia. Syaitan-syaitan dimaksudkan, selain dari syaitan-syaitan besar-besar, diikat dengan syaitan-syaitan itu qarin kita. Adapun syaitan yang mengganggu solat, yang mengganggu kita punya solat, masih lagi ada. Dia tak jadi timbul tajuk. Yang tajuknya adalah qarin kita. Okey, baik. Okey, seterusnya di antara juga disebut tentang kelebihan puasa atau keagungan puasa Ramadan, macam hadis yang pertama kita bacakan tadi, yang disebut berkenaan dengan bagaimana puasa ini akan menghapuskan dosa. Kan, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, setahun sekali, mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Demikian juga Nabi sebutkan tentang man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, kerana beriman dan harapkan ganjaran Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dihapuskan apa telah lalu daripada dosa-dosanya. Ini penting sebab kita ni anak Adam. Kita sebenarnya bukan makhluk bumi, kita makhluk syurga. Adam alaihissalam, bapa kita dijadikan di syurga, dan kita semua nak balik ke negeri asal kita. Tapi nak balik negeri asal kita, Adam keluar dari syurga dengan berapa kesalahan? Berapa kesalahan Adam keluar syurga? Satu saja. Satu je kesalahan dia. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Satu je. Allah Ta'ala kata jangan makan dari pohon, jangan dekati pohon terlarang ini. Pohon ni jangan dekat. Kau jadi orang yang zalim. Kan dia langgar itu je. Yang lain pun ada langgar. Tapi kita ni anak Adam, makhluk syurga, nak masuk syurga balik, tapi dosa kita banyak. Maka Allah Ta'ala dengan ihsan, belas kasihan dia berikan kita ibadat. Setiap ibadat yang kita buat sebenarnya,
Memang dia berupa penghapusan dosa. Wuduk yang kita ambil, gugur bersama air wuduk kita, yang kita basuh muka kita, tangan kita, bersama-sama tu gugur dosa-dosa kita. Langkah kaki kita ke masjid, hilangkan satu dosa, tambah satu pahala, naik satu darjat. Nampak, perhatikan. Kita tunggu solat ke solat berikutnya. Jadi tuan-tuan masuk masjid, solat. Daripada tadi. Selepas kita solat, sampai kita tunggu isyak, malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma salli alaih, ya Allah selawatlah ke atas dia, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Sepanjang waktu sampailah kita keluar dari masjid, malaikat akan mendoakan kita. Ini memang benda, semua ibadat macam tu. Solat kita, tapi puasa pun macam disebutkan, dia akan menghapus bagi dosa. Cuma para ulama bahaskan, apakah bentuk dosa yang dihapuskan? Adakah semua dosa ataupun dosa kecil sahaja? Sebab di hujung hadis yang kita baca tadi, Nabi sebut majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Erti kata lain, dosa besar tidak hilang dengan puasa. Dosa besar tetap kena dilaksanakan taubat. Orang tu kena berhenti, menyesal, kan, minta ampun Allah Ta'ala dan berjanji takkan buat lagi. Kalau dia kata dia masih buat, tapi rasa ya Allah ampunkan aku, tapi masih buat, itu kan taubat. Dia tak dinilai akan perbuatan dia, kata ya Allah ampunkan aku tapi masih buat. Maka ada orang dia sayang sangat dengan dosa-dosa yang dia buat tu, dia rasakan macam kau tinggalkan dia, hilang dunia, dia hilang kelebihan dunia, jadi dia tak nak tinggalkan. Ini masalah. Pasal taubat ni kena dilaksanakan. Sebab perumpamaan dosa-dosa besar bagi seorang manusia tu sebenarnya adalah seperti, bayangkan kita longkang tepi surau, tepi masjid kan kecil. Kalau kita ada daun sampah plastik dalam tu, kita ada air sebaldi, 2 baldi, 3 baldi kita siram, hilang tak sampah-sampah tu? Angguk hilang. Jangan takut, tak ada benda, tak ada denda, hilang. Tapi kalau dekat longkang tu ada batu, besar, lepas tu ada batu lagi, kemudian kita simbahi. Di plastik banyak ni, daun banyak, tapi kita simbah, ada batu besar dekat longkang tu, pergi tak sampah-sampah kecil tadi dengan kita siram sebaldi, 2 baldi, tapi ada ni dekat longkang tu, tak jalan, dia takkan pergi. Sebab tu kenapa dalam hadis tadi tersebut majtuni batil kabair, itu yang kena perhatikan betul-betul. Memang fadilat keagungan Ramadan itu pembersihan bagi dosa. Jadi para ulama menyatakan berdasar pada hadis Nabi terangkan, penghapusan dosa itu meliputi kepada semua kecuali dosa besar. Semua dosa lain akan dihapuskan, dosa besar takkan hilang. Kena taubat daripada dosa tersebut sebelum masuk daripada kepada Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, kita ada seminggu lagi, apa dosa besar kita ada kepada Allah Ta'ala atau dosa besar kita sama manusia, maka hentikanlah, taubatlah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga dengan itu, puasa yang kita puasakan nanti akan beri kesan kepada kita, macam kita simbah longkang dengan air sebaldi, 2 baldi, 3 baldi, air itu datang, semua akan dibersihkan. Amat malanglah siapa yang macam Nabi kata, barang siapa masuk Ramadan, keluar Ramadan tak diampunkan dosa dia, masa dia telah rugi. So, ini keagungan Ramadan. Kita kejar Ramadan untuk itu. Tapi kalau kata orang tak dikejar, tak faham, maka dia lupa. Okay? Dia lupa dan dia akan gagal. Sebab dalam hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda ketika baginda naik mimbar. Ini yang sahihnya, yang pasal banyak orang kadang nukilkan yang tak sahih, tak benda dia dapat mana, wallahu alam. Yang hadis ni dikeluar dalam Fadail Ramadan oleh Ibnu Syahin. Okey. Dan lafaz yang lain ada, dan riwayat yang lain datang, dan Anas bukan Anas okey. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, betul, dia tengok Nabi naik mimbar, kemudian Nabi kata amin, kemudian Nabi kata amin, lalu Nabi toleh kepada para sahabat, tangga Nabi mimbar ada 3 anak tangga.
Selepas tu Nabi toleh kepada para sahabat, Nabi kata, atani Jibril, datang kepada aku Jibril. Faqala, maka dia kata, man adraka walidayhi au ahaduhuma, manusia sempat dengan ibu bapanya atau kedua-duanya, satu-satu atau kedua-duanya sekali, falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah, tapi tak diampunkan dosa dia, maka jauhlah dia dijauhkan dia oleh Allah Taala. Ini rahmatnya. Yaqulu amin, katalah amin. Kemudian waman adraka Ramadan, manusia sempat Ramadan tapi tak diampunkan dosanya, maka ab'adahu Allah, dijauhkan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qulu amin, katalah amin. Waman dzukirta indahu, manusia engkau disebut di sisinya, hai Muhammad, falam yusalli alaika, dia tak solat ke atas engkau, afa ab'adahu Allah, maka Allah Taala akan jauhkan dia. Qulu amin, katalah amin. Riwayat Ibn Syahin, riwayat Sahih Muslim, Nabi kata, Jibril kata kepada baginda, ikut tertib yang lain, tertib yang Jibril dan Sahih Muslim, Jibril kata, dia kata, man dzukirta indahu falam yusalli alaika fadakhalan nar fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang disebut dia di hadapan engkau, disebut engkau di hadapannya tapi dia tak berselawat ke atas engkau, kemudian dia masuk neraka, maka Allah Taala jauhkan dia. Allah Taala jauhkan dia dari rahmat Allah Taala. Maka katalah amin. Hai Muhammad, katalah amin. Nabi kata, aku pun kata amin. Aku pun kata amin. Kemudian waman adraka ahadu walidayhi, manusia sempat dengan salah satu mak bapak dia, au kilaim, atau kedua-dua sekali, fadakhalan nar, dia masuk neraka, tak diampunkan, maksudnya tak dapat keampunan Allah Taala, masuk neraka. Fa ab'adahu Allah, Taala jauhkan dia. Fakultu, Nabi kata, aku pun kata amin. Dan waman adraka Ramadan fala yughfar lahu, siapa sempat Ramadan tapi tak diampunkan dosa dia, maka fa ab'adahu Allah, dia masuk neraka, Allah Taala jauhkan dia. Faqulu amin, kul amin. Nabi berkata amin. So, ini lafaz yang kita kata doa Jibril Nabi aminkan, yang kita faham bahawa ia sangat penting. Cuma macam saya sebutkan tadi, saranan para ulama adalah berkaitan dengan sesiapa yang sebelum masuk Ramadan bertaubatlah daripada dosa-dosa besar, hentikanlah, kerana ia boleh menyebabkan Ramadan itu datang tapi anda tak dapat faedah daripada Ramadan tersebut. Okey. Selain dari itu juga, umrah dan Ramadan digandakan kelebihannya. Umrah dalam Ramadan, dan kebetulan memang setakat ni saya tengok memang kawan-kawan bercerita, memang ketika Ramadan lah nilai hotel di Tanah Haram tu menjadi mahal gila, sangat mahal. Dan semalam beribu-ribu ringgit, sebab banyak orang akan kejar. Sebab umrah dan Ramadan menyamai dengan haji. Dalam hadis dan sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, umrah dalam bulan Ramadan menyamai haji. Dan riwayat satu lagi, Nabi SAW nyatakan, umrah dan Ramadan sama dengan haji bersamaku, macam haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang, kenapa? Sebab keagungan Ramadan. Kalau bulan lain kita buat tak jadi macam tu, tapi kerana Ramadan kita akan dapat ganjaran yang sangat besar. Okay? Di antara kelebihan atau keagungan Ramadan ni, macam sebutkan dalam Quran Karim dan diterangkan oleh Nabi SAW, adalah bulan Ramadan ni bulan turun dalamnya Al-Quran. Kita sebenarnya mulia sebab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia sebab Al-Quran. Kita umat terpilih sebab kita menerima Al-Quran. Bulan Ramadan pun mulia sebab Al-Quran. Malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan pun kerana Al-Quran. Sebab itu bila kita sebut tentang kelebihan bulan Ramadan ni, dia adalah bulan turun padanya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 185, Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang turun, yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk. Wal furqan, dan juga ia adalah pembeza daripada hak dan batil. Bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebut dalam tafsir beliau, memuji Allah Ta'ala bulan Ramadan di antara semua bulan, dengan bahawa dia pilih bulan Ramadan ni
untuk diturunkan dalamnya Quran yang agung. Yang mana dikhususkan demikian dalam hadis bahawa bulan-bulan yang turun sebenarnya kitab-kitab samawi. Bahkan semua kitab samawi disebut dalam riwayat-riwayat yang sahih bahawa turun kitab-kitab berkenaan kepada para anbiya pun dalam bulan Ramadan. Cuma tarikh dia kita tahu. Imam Ahmad rahimahullah telah mengeluarkan musnad beliau dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwalati min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim pada awal-awal malam Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madina min Ramadan. Dan diturunkan Taurat pada lepas 6 hari berlalu bulan Ramadan. Wal Injil li thalathi asyrata khalas min Ramadan. Dan Injil turun lepas 13 hari berlalu Ramadan. Wa unzilatil Quran li 24 khalat min Ramadan. Dan diturunkan Quran selepas 24 hari daripada berlalunya Ramadan. 25 mana akhir Ramadan lah, sebelum akhir Ramadan. Hanya orang kadang tak tahu kes apa Nuzul Quran. Nuzul Quran tu sebenarnya bukan tarikh 17 Ramadan tu tepat. Bahkan sebenarnya ikut pada riwayat yang sahih memang disebut tentang 10 akhir Ramadan. Ada disebut 25, ada disebut 27. Yang pentingnya 17 tu tak pernah jadi sebab 17 ni jadi sebab kerana kesilapan faham sebahagian ahli sejarah berkenaan dengan tajuk ayat 41 surah Al-Anfal. Surah Anfal ayat 41. Allah Ta'ala firmankan berkenaan dengan tajuk wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah apa yang kamu ghanimahkan, dapat harta rampasan perang dari suatu perkara. Fa anna lillahi khumusahu. Maka 1/5 tu milik Allah. Wali rasul dan bagi rasul. Wali dzil qurba wal yatama masakin wa ibnis sabil. Kemudian ini arahan ini, in kuntum tu'minu billah, jika kamu semua beriman dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan kamu beriman dengan apa kami turun pada hamba kami, yaumal furqan, pada hari furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari bertembungnya dua tentera, iaitu perang Badar. 17 Ramadan tarikh Badar, betul. Tapi bila disebut yaumul furqan, orang faham yaumul furqan tu yaumul Quran, masalah. So sebenarnya yang furqan, yang hari furqan, yakni hari pemisah hak dan batil, bukannya hari turunnya Quran. Tapi ada orang faham furqan itu Quran, sedangkan dalam Quran banyak datang kalimah furqan bukan masuk Quran. Contoh dalam surah Al-Baqarah bila Allah sebut tentang Nabi Musa AS, wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingat tak kala mana kami berikan Musa kitab dan juga furqan, pembeza daripada hak dan batil, bukan Quran. Bukan Quran. Sebab tu, tapi banyak orang salah faham, dia sambutlah 17 Ramadan sampai sekarang nuzul Quran. Tapi nak fahamkan yang pentingnya dalam bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Cuma kalau nak kita detailkan lagi, kalau kita buka dalam kitab ulum Quran, Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas, pernah tanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, bulan Ramadan turun padanya Quran. Tapi aku tengok dan Allah Ta'ala firmankan dalam Quran juga, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kejap sebut bulan Ramadan, kejap sebut satu malam, itu malam Qadar, diturunkan Al-Quran. Ataupun surat Dukhan, inna anzalna fi lailatin mubarakah, kami turunkan Quran dalam bulan yang diberkati. Tapi masalahnya dia kata, aku tengok ada Quran turun siang. Berdasarkan kau cerita pada aku, ada Quran turun siang, ada turun bulan Muharram, ada turun bulan Rajab, ada turun bulan lain. So macam mana ni? Maka Ibn Abbas pun terangkan, dia kata diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dalam satu malam, dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dalam satu malam turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan daripada Baitul Izzah ke hati Rasulullah SAW selama 23 tahun. 23 tahun turun satu malam, dalam satu malam, malam Qadar dalam bulan Ramadan, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian turun ke hati Rasulullah selama 23 tahun munajjaman, dalam keadaan bercerai-cerai.
ikut peristiwa dan juga kejadian. Itu kena faham. Kadang-kadang kita macam bulan Ramadan turun Quran, tapi ada bulan lain juga keluar. Dia maksudkan dengan turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, macam diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini kemuliaan besar. Kemuliaan besar bagi bulan ini. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan Quran. Imam Qurtubi berkata, malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dia dijelaskan kelebihannya dan juga dan dijelaskan kelebihannya dan keagungannya. Dan fadilat masa hanya terjadi banyak dengan apa yang terjadi daripada kelebihan. Mana bulan satu malam tapi melebihi 1000 bulan. Kenapa? Mesti ada kelebihan yang ada pada malam tersebut. Okey, dan pada malam berkenaan diagih-agihkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang tak dapati seumpamanya dalam 1000 bulan. Wallahu a'lam, kata Imam Qurtubi. Okay. Ramai ahli tafsir mengatakan bahawa amalan dalam malam dan beramal pada malam berkenaan malam Qadar melebihi lebih daripada 1000 bulan. Ini kelebihan yang terkait dengan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain, yang kita sepatutnya kejar. Dan alhamdulillah mungkin tahun ni tak ada SOP ketat, mungkin boleh adakan iktikaf. Bagi kita apa yang berpegang dengan pendapat jumhur para ulama bahawa iktikaf itu pada masjid yang dilakukan Jumaat, semua masjid, bukan hanya Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa sahaja. Sebab benda itu tengah berlaku perbualan di antara Salman Al-Farisi yang dia tak setuju orang beriktikaf pada masjid-masjid yang selain 3 masjid tersebut. Lalu dia suarakan ketidaksetujuannya kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibn Mas'ud menjawab, dia kata la'allaka nasita wa hafidhu wa akhta'ta wa akhta'ta wa asabu. Barangkali engkau lupa, diorang ingat, barangkali engkau tersilap, mereka betul. Kata Ibn Mas'ud kepada Salman Al-Farisi. So kejar waktu berkenaan terutama 10 akhir Ramadan untuk kita isikan bagi mengejar malam Qadar, yang mana kita kata malam lebih baik dari 1000 bulan. Okey, di antara kelebihan bulan Ramadan dan atau bulan puasa kita ni adalah Allah Ta'ala jadikan banyak-banyak solat-solat sunat sebenarnya, keseluruhan solat sunat kecuali 5 iaitu solat sunat hari raya Aidilfitri, Aidil-Adha, solat gerhana matahari, gerhana bulan dan solat minta hujan. Ini sahaja solat yang sebenarnya Nabi kata as-salatu jami'ah. Nabi panggil as-salatu jami'ah, panggil para sahabat untuk solat, berkumpul untuk solat. Adapun solat-solat sunat yang lain, tak kira yang lain ada, tidak ada galakan untuk berjemaah. Kecuali ni tambahan yang kita pengecualian tadi yang Nabi pernah buat dengan para sahabat, yang ni qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Ini tak ada bulan lain. Sebenarnya qiyam pada masalah bulan lain ada berjalan. Bahkan para sahabat Nabi SAW dahulu pun pernah ada yang solat dengan Nabi. Nabi solat tengah malam, Ali duduk sebelah. Kadang-kadang Huzaifah, kadang-kadang Anas, kadang-kadang Ibn Abbas solat dengan Rasulullah SAW tengah malam. Ada. Tapi tak seperti Ramadan. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan dalam Sahih Muslim, man qama Ramadan, maksudnya qiyam Ramadan, imanan, kerana beriman, wahtisaban, mengharap ganjaran Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dihapuskan apa telah lalu daripada dosa-dosa dia. Memang kalau kita faham sebenarnya Nabi SAW mengelak daripada sentiasa qiyam Ramadan dengan para sahabat. Bahkan ada malam-malam tertentu Nabi sengaja tak nak keluar kerana bimbang menjadi fardu ke atas mereka qiyam Ramadan. Dan ramainya mereka datang untuk solat bersama baginda SAW pada bulan Ramadan. Maka Nabi elakkan sebab takut jadi fardu. Tapi lafaz hadis Nabi tadi memang Nabi sebutkan qiyam Ramadan, ini keseluruhan Ramadan tadi semua, bukan hanya 10 akhir. Tapi baginda SAW saja tak keluar berpanjangan, takut difardukan ke atas para sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan memang kita tahu takkan jadi fardu, ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab melihat bahawa dalam Masjid Nabawi dahulu berlaku jemaah-jemaah yang berbagai, kumpulan sini sikit, kumpulan sini sikit, kumpulan sini sikit. Maka ketika itu Umar tak suka dengan keadaan pecah-pecah macam tu. Maka dia pun perintahkan orang ramai, siapa nak qiyam lepas isyak dalam masjid,
imam dia seorang saja, Ubay bin Ka'ab. Jangan buat jemaah lain. Ini yang Umar kata, ni'mal bid'atu hadihi. Bukan bid'ah benda tak buat, Nabi memang buat. Cuma Nabi takut benda jadi fardu, Nabi tinggal buat. Umar dia suruh orang duduk seorang imam je. Yang Nabi tak pernah paksa jadi siapa jadi imam. Jadi tengok dalam masjid tu banyak kumpulan pecah-pecah, maka Umar kata satu imam saja. Dan sambil orang ramai tengah solat, dia berjalan tengok, dan dia kata ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik bid'ah ni lah, mana aku paksa orang ramai buat belakang seorang imam pada awal malam lepas isyak terus buat. Wallazi yanamu anha, dan siapa tidur tak hadir ini, solat lepas ni lagi baik dari siapa yang hadir, dan dia sendiri tidak hadir, sebab dia bagi pada orang yang ni. Jadi kita lihat keprihatinan tentang tajuk Qiyam Ramadan ini para sahabat Nabi SAW laksanakan, walaupun mereka tahu bahawa Nabi SAW elak untuk jadikan kemestian. Dan kita kadang masyarakat kita sedih, banyak orang kadang Qiyam Ramadan datang solat fardu yang patutnya berjemaah lebih kuat tidak dihadiri. Sepatutnya terbalik. Kalau Qiyam Ramadan tu siapa larat imam baca panjang nak duduk tak apa, kalau tidak dia solat kat rumah lagi baik. Dia tidur, kemudian bangun tengah malam baru solat, itu lebih baik macam Umar katakan. Tapi yang pentingnya kalau kita dah solat malam, separuh malam lagi tidurlah. Banyak orang kena saya perhatikan buat Qiyam ni, dia Qiyam dengan imam kat rumah, lepas tu dia balik rumah pergi Qiyam lagi kat rumah pula. Sebenarnya sepatutnya dia ambil salah satu saja, sebab untuk pastikan subuh nanti dia cergas untuk solat subuh, bukan yang lelong kepala. Masuk subuh dah mengayau kan, sebab bangun terlampau lama. Sepatutnya dia rehat, ambil kerehatan. Sebab Nabi SAW sendiri pun macam Abu Dzar Al-Ghifari ceritakan, bagi dia Qiyam pernah sepertiga malam sahaja, kemudian balik rumah tidur, ataupun separuh malam dan balik rumah tidur. Dan pada 3 hari sebelum habis Ramadan, malam 27, Nabi Qiyam ketika seperti akhir malam, mana dalam 2.30 sampai subuh Nabi Qiyam. Pada awal lepas isyak Nabi duduk dalam rumah, Nabi rehat. Itu sepatutnya kita ambil sebahagian, tinggal jangan kita ambil panjang itu. Kalau dia kata orang tu nak panjang pun pada 10 akhir Ramadan saja. Okay, yang itu yang digalakkan. Jadi bila kita lihat, ini di antara benda tak ada pada bulan lain tentang fadilat ataupun kelebihan untuk berkumpul imam membaca, kalau boleh baca panjang-panjang, dibaca panjang-panjang dalam Qiyam Ramadan. Okay. Di antara juga macam kita sebutkan tadi adalah iktikaf. Nabi SAW memang tak pernah mengasingkan diri daripada para sahabat kecuali setahun 10 hari sahaja. 10 hari sahaja. Dalam Sahih Bukhari, pada tahun Nabi wafat, Nabi beriktikaf 20 hari. Ada orang golongan sufi kata inilah khalwat. Ini bukan khalwat. Iktikaf ni memang Nabi SAW duduk dalam masjid, dibuat untuk Nabi satu kelambu tutup daripada orang ramai dan kacau baginda. Tapi tiap kali waktu solat, Nabi akan masuk solat bersama orang ramai. Kejap lagi lepas tu duduk balik. 10 hari akhir Ramadan. Cuma tahun terakhir bagi Nabi SAW dalam Sahih Bukhari datang 20 hari Nabi SAW iktikaf. Masuk pada maghrib hari ke-21, keluar subuh hari yang hari raya. Subuh hari raya baru keluar. Tak keluar dari masjid. Hatta Aisyah Anha pun nak basuh kepala Nabi, Nabi kulur kepala je. Aisyah akan basuhkan kepala Nabi SAW daripada dalam rumah. Ceritakan bahawa kekal dalam masjid untuk mendapatkan fadilat iktikaf. Ni benda yang kadang-kadang kita time kecil buat, seronok tidur masjid, time dah tua-tua tak buat dah. Walaupun masa ada, tak ada benda pun kat rumah, tengok TV buat apa benda. TV macam tu lah, kalau tuan tak tengok pun macam tu dia jalan. Tak ada rugi pun, percaya tak? Tak ada siapa terlepas apa-apa kalau tak tengok televisyen. Tapi banyak orang kadang-kadang tak lihat benda ni. Okey, yang keagungan juga kebesaran bulan Ramadan ni, dia adalah bulan untuk kemurahan hati atau kedermawanan. Dalam hadis yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Dahulunya Rasulullah SAW ni manusia paling dermawan. Paling dermawan. Dan bagi dia paling dermawan ketika pada bulan Ramadan, ketika Jibril mudarasah tadarus Quran dengan baginda sallam. Dan baginda sangat-sangat dermawan, lebih daripada angin yang bertiup. Yang angin kita tak boleh halang angin kan. Nabi punya dermawannya pada bulan Ramadan adalah sangat-sangat besar.
Sepatutnya kita macam tu kat bulan Ramadan, bulan sedekah. Patut kita belajar untuk cari ruang dalam bulan Ramadan ni untuk banyakkan bersedekah macam mana Nabi SAW dahulu. Demikian juga mudarasah Al-Quran. Mungkin kita ada tadarus Quran saja juzuk satu malam kan. Sebenarnya yang tadarus dengan yang lain-lain itu bagus. Cuma kalau anda kata yang lebih baik adalah setiap kita ni ada bacaan peribadi yang kita khatamkan Al-Quran. Cara paling mudah untuk tuan-tuan pastikan dapat habis Quran satu hari satu juzuk dengan ringan adalah lepas setiap kali solat. Contoh lepas solat subuh, tuan-tuan bacalah 4 muka 2 lai. Lepas zuhur 4 muka 2 lai. Lepas asar macam tu. Lepas maghrib sementara tunggu isyak 4 lai. Lepas isyak 4 lai, tuan-tuan akan habis satu juzuk. Al-Quran Masahif Osmani kita ada sekarang ni, dia punya muka surat untuk satu juzuk dan 20 muka. So tuan-tuan buat 4 muka, 4 kali 5 20. Saya pernah sarankan benda ni, dan ada seorang kawan kita dekat Al-Khadim, abang kita, dia buat. Dia kata dalam satu Ramadan tu, dalam separuh Ramadan dia dah habis 2 kali khatam. 2 kali khatam Al-Quran. Sebenarnya bukan tak boleh baca, tapi kita silap bila nak baca satu juzuk habis tu, kat situ masalah kita. Kita letih. Last sekali kita tak buat. Itu sebenarnya ini adalah kelebihan bulan Ramadan yang mana patut kita kejar. Cuma saya juga nak ingatkan antara adab yang dalam bulan Ramadan ni Nabi pernah sebutkan, banyak orang Melayu kita ni langgar ketika buka puasa. Dan dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW dahulu akan berbuka puasa sebelum daripada solat dengan berbiji rotok, kurma segar kalau ada. Kalau tak ada, Nabi akan makan tamarat, berapa biji tamar. Kalau tak ada, Nabi akan teguk berapa air, solat dulu. Kemudian datang balik baru makan berat. Bukan terus melantak sampai lewat maghrib. Ada orang dia kan dia makan full course. Dia makan bubur, makan sup. Sebenarnya benda tak elok untuk badan. Sebab petang hari kita berpuasa, badan kita ni tengah sibuk hantar lemak ke hati untuk tukar jadi gula. Hantar lemak ke hati. Sebab bila kita tak pakai gula dalam badan kita, dia jadi lemak. Tuan-tuan tengok orang minum air gula kan, tiba-tiba tengok ada lemak. Makin gemuk, makin banyak gula. Tapi lemak tu tak manis. Perasan tak? Kan ada orang jilat lemak manis. Lemak-lemak. Pergi kan dapat lemak lembu tu jilat. Manis. Tak manis kan? Okay. Sebenarnya hati tempat tukar lemak gula tu jadi lemak. Bila kita berlapar petang hari Ramadan, lemak badan kita ditarik ke hati untuk tukar jadi gula. Untuk kita pakai, melihat, mendengar, bercakap. So jadi ketika tu hati kita penuh dengan lemak. Penuh dengan lemak kita mendengar cakap, lepas tu proses untuk ni. Tiba-tiba tuan-tuan makan benda berat. Makan sup lah, bubur sebagainya kan. Yang makanan yang macam ni perlu dihadamkan 2 jam paling kurang. Kalau orang muda 2 jam lah. Kalau berumur sikit 3 jam. Bila tuan-tuan buat 3 kerja petang Ramadan tu, tengah sibuk bercakap, mendengar, melihat, ni tenaga. Tukar lemak jadi gula, ni tenaga. Kena pakai. Lepas tu bagi makan benda berat, suruh dia hadam. Ni otot ni nak tolak makanan tu. Semua kerja ni. So 3 kerja petang Ramadan. Cendol masuk, semua masuk. Tuan-tuan ketika tu badan kita akan buat satu benda. Dia akan tutup salah satu. Dia tutup apa? Dia tutup mata kita. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Siapa makan banyak ketika buka puasa, apa jadi? Ngantuk lah. Itulah lepas sebab qiyam Ramadan kan. Kita kata la haula wala quwwata illa billah kan. Menguap, memanjang-panjang. Sebab awak salah cara buka puasa. Sebab Nabi makan tamak, solat, datang balik. Takkan makan banyak sebenarnya. Nanti pergi solat isyak pun steady je. Ini tidak, dilantak je semua. Lepas tu tukar sikit. Ni kaedah berbuka puasa yang masyarakat Melayu kita ni kena buang. Saya pernah cerita benda dekat satu masjid, dekat Masjid Qurtubi kat Segambut. Pakcik-pakcik tu kata, betul lah ustaz, tak ngantuk. Tapi masalahnya godaan bubur lambuk sangat kuat. Kami sempat 5 hari, lepas tu kami sapu juga. Sempatlah dia rasa, memang betul. Tak percaya buat. Makan tamak solat dulu. Lepas tu datang balik makan. Memang takkan ganggu kita. Nanti qiyam pun, kita lepas isyak pun kita qiyam, takkan menguap. Percayalah cakap tadi. Sebab kes tadi, kalau orang tu tidur, perasan tak kalau orang tu tidur,
Dia makan banyak, dia tertidur. Dia jaga pukul apa? Pukul 11. Pukul 11 cedik. Dah habis ke tarawih? Dah habis lah. Tapi kenapa dia segar pukul tu? Sebab penghadaman dah habis. Faham tak? Pukul 7, 8, 9, 10. Dah habis hadam, gula masuk darah. Ketika tu baru macam kalau tuan-tuan makan tamar ni sahaja, dia gula ringkas masuk badan, terus diserap. Tak perlu hadam. Tak perlu 2 jam masuk badan, terus digunakan. Sebab tu tuan-tuan boleh pakai benda tu, tolong pula gula tamar tadi untuk hadam makanan yang turun. Sebab tu kita akan cergas. Sebab tu Nabi kata, la tazalu ummati fi khair. Sentiasa umatku dalam kebaikan. Ma'ajjalu al-futur, selama mana mereka segerakan berbuka, wa akharu as-sahur, mereka lewatkan bersahur. Bukan sahur pukul 12 malam, bukan pukul 3 pagi, bukan 1 pagi. Tapi sahur tu dekat-dekat dengan masuk waktu subuh. Lewatkan seberapa yang boleh. Sebab supaya makanan sahur tadi mengurangkan kelaparan kita separuh siang. Dan separuh lagi kita pakai lepas pukul 12. Baru kita mula berlapar, gunakan lemak badan kita untuk kita bercakap, mendengar dan melihat. Ini antara benda yang sebenarnya dari fakta saintifik. Mukjizat puasa. Macam mana puasa ni sebenarnya betul, benar. Orang belajar kesihatan, kalau dengar cara puasa Islam, terkejut. Macam mana boleh Muhammad SAW berikan ajaran yang semacam ni punya bagus. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, umat Islam kita di Malaysia payah nak amal. Tuan-tuan tengok dekat tanah Arab, diorang buat. Tuan tak, dia tunggu dalam masjid, dia pegang tamar, tunggu azan, makan, solat. Dia tak nak makan benda berat dulu. Tapi kita payah sikit. Ala kulli hal, cubalah ikutlah sunnah Nabi satu persatu yang kita mampu. Dan memang kelebihan Ramadan ni sangat besar, sangat besar. Maka bersiap sedialah. Pasal kita ada peluang untuk meninggikan darjat kita. Dengan sejarak tahun ni banding tahun lepas, kita boleh angkat jarak dia sejauh lebih daripada langit dan bumi nilai darjat kita. So kejarlah, bersiap sedialah untuk itu. Jangan sejak umat lain. Ini yang paling penting. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ya, pasal saya batuk. Nanti saya batuk kan, tuan-tuan ada dengar saya batuk je. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.